بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang mulia, kita semua adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang maha besar. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat kita bayangkan. Dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat diterangkan oleh sesiapa pun, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allahumma la uhsi sana'an alaik. Ya Allah, saya tak boleh nak puji kamu. Anta kama asnaita ala nafsik. Kamu hanya layak dipuji oleh diri kamu sahaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Nabi yang paling hampir dengan Allah. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kasar segala khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya hamba Allah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Arash sana, ke Sidratul Muntaha, untuk berjumpa berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda sendiri kata, Allahumma la uhsi sana'an alaik. Wahai Allah, saya tak mampu nak puji kamu sebenar-benar pujian yang layak bagi kamu. Hanya kamu saja yang layak untuk memuji diri kamu sendiri. Jadi tuan-tuan yang mulia, oleh kerana itu orang tua kita kata, Maulana Ahmad Lat pernah bayan, bagi tahu sekiranya dihimpunkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah diterangkan oleh semua hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, semua ulama-ulama, semua hukama-hukama, semua fuqaha, semua awliya, semua anbiya, semua malaikat, semua kali dihimpunkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah dipuji, yang pernah diterangkan, yang pernah dibayankan oleh seluruh hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tetap Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada itu semua. Kita tak boleh bayangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia Allahu Akbar, dia yang maha besar. Dan kita semua adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang besar itu. Memang sebenarnya Allah sendiri bagi tahu kita tak pandai menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita nak menghargai Allah sebagaimana sepatutnya Allah Subhanahu Wa Taala dihargai. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Hamba-hamba Allah semua sekali, mereka semua Allah kata tidak menghargai Allah Subhanahu Wa Taala hak penghargaan yang sebenarnya. Wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamati. Sedangkan seluruh bumi dalam genggamannya pada hari kiamat. Was-samawati matwiyatun biyaminih. 7 lapis langit dikeronyok oleh tangan kanan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa-apa yang disekuti oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang maha besar. Dan kita semua adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba dalam keadaan dulu kita tidak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala apa yang ada pada diri kita,
Sama ada yang Allah letakkan pada diri kita sebagai anggota-anggota badan kita yang kita gunakan untuk kehidupan kita, ataupun nikmat-nikmat luaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita untuk penuhi segala keperluan kita, semuanya datang hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan betapa hak perhambaan kita terhadap Allah, terhadap Tuhan kita. Oleh kerana itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala hantar anbiya alaihi wassalatu wassalam, turunkan kitab-kitab daripada langit untuk terangkan betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hamba-hamba Allah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, telah letakkan dalam diri hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala kita semua ini satu fitrah. Kita ni takut pada yang lebih besar daripada kita. Fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan dalam diri kita, kita takut kepada sesuatu yang lebih besar daripada kita. Kita letak pengharapan pada apa yang lebih besar daripada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala terangkan, semua selain daripada Allah kecil macam kita juga. Semua selain daripada Allah kerdil macam kita juga. Semua selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala lemah macam kita juga. Sehebat mana pun selain daripada Allah, tetap nama dia makhluk. Tetap nama dia makhluk. Nama dia makhluk. Apa terjemahan makhluk? Yang kena jadi. Dia tak boleh jadi sendiri. Wujudnya dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekalnya dia dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum binasanya dia kerana Allah belum binasakan dia. Itu namanya makhluk. Walaupun dia dalam bentuk Jibril, walaupun dia dalam bentuk Amerika, walaupun dia dalam bentuk bom atom, walaupun dia dalam bentuk bom nuklear, dia adalah makhluk dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekalnya dia kerana dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak binasanya dia kerana belum dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maha besar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak layak untuk ditakuti. Wallahu haqqu an takhsha. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang patut untuk yang paling sepatut untuk kamu semua takut. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita takut kepada mana-mana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada pilihan lain lagi untuk kita pergi kepada dia ganti. Kita takut kepada ular, ada batang kayu untuk kita ganti untuk pukul ular. Kita takut kepada polis, kita boleh lari ke dalam hutan kerana takut pada polis. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya zat yang tidak ada ganti dah selain daripada dia. Wahdahu la syarikalah. Dia yang Maha Esa, tidak ada sebarang sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dia saja patut ditakuti dan tidak ada ganti selain daripada Allah untuk kita larikan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dia saja yang layak kita takuti. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang maha besar, yang maha hebat, turunkan Al-Quran, turunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terangkan kepada kita betapa hebatnya Allah, betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi dalam hati kita tidak ada kebesaran Allah, selagi itulah kita tidak akan takut pada Allah. Apabila kita tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itulah perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dapat kita taati. Walaupun perintah-perintah Allah sebenarnya adalah perkara yang mudah. Ad-dinu yusrun. Nabi sendiri bagi tahu, agama adalah mudah. Sebagai contoh, untuk tutup kelopak mata adalah satu perbuatan yang mudah. Tapi kalau tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap nak pandang juga perempuan bukan mahram yang ada depan kita. Tidak ada satu kerajaan boleh tutup mata kita kalau hati kita tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana itu perkara pertama diusahakan oleh seluruh anbiya alaihi wassalatu wassalam ialah untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Memberitahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala
supaya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, agama Islam adalah agama yang merupakan amalan, himpunan amalan-amalan yang menunjukkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang hamba yang tahu dia adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali dia mengaku bahawa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia serahkan seluruh kehidupan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana memahami bahawa kalimah syahadah merupakan aku janji dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Lahab, Abu Jahal semua tak nak ucapkan kalimah la ilaha illallah. Sedangkan pada mula-mula Nabi tawarkan kepada mereka, Nabi kata, aku bawa pada kamu satu kalimah. Sekiranya kamu ucapkan kalimah ini, maka seluruh orang Arab akan taat kepada kamu. Kamu akan jadi ketua kepada seluruh dunia, seluruh orang ajam. Maka mereka kata, kalau demikian bukan satu kalimah, 10 kalimah boleh kami ucap. Mereka tanya, apa itu kalimah? Nabi kata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka kata, celaka engkau wahai Muhammad pada hari ini. Kerana mereka sedar bahawa la ilaha illallah adalah kalimah yang mengaku bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada pilihan lain. Kena taat hanya pada Allah Subhanahu wa taala, kena buat apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan segala keinginan kita. Kemudian Islam dibangunkan atas solat, sembahyang. Sembahyang, tuan-tuan mulia, adalah amalan yang merupakan satu keadaan yang kita berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdialog direct dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan satu sama satu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang meyakini bahawa mereka sebenarnya bertemu, berhadap-hadapan dengan Rabb mereka dalam dunia ini, dan mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang meyakini bahawa mereka mulaqu, mereka sentiasa bertemu, berhadap-hadapan dengan Tuhan mereka. Itu lebih kurang terjemahan yang saya boleh. Tuan-tuan yang belajar Arab, tuan-tuan tahu sendiri. Mulaqu isim fa'il. Allah datangkan dengan isim fa'il, bab mufa'alah. Bertemu, berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa bertemu, berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maulana Ilyas rahmatullah alaih kata, mulaqu rabbihim di sini tidak ada sebab, tidak ada wajah, tidak ada illah nak kata bahawa mereka yakin bahawa mereka akan bertemu, berhadap-hadapan dengan Allah pada hari kiamat. Sebab wa annahum ilaihi raji'un dah ada di belakang tu. Wa annahum ilaihi raji'un tu dah cukup untuk memberitahu bahawa mereka akan kembali berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Tapi orang yang khusyuk dalam solat ialah orang yang meyakini bahawa dalam solat itulah dia bertemu, sentiasa bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berhadap-hadapan satu sama satu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahyang Allah Subhanahu wa taala nak bentuk pribadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sentiasa ada sifat ihsan, sentiasa sedar bahawa Allah berada di hadapan dia. Yang tu kita kata maksud solat ialah nak bawa sifat-sifat ketaatan dalam solat keluar solat. Nak bawa rasa bahawa Allah sedang melihat saya. Saya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh saat kehidupan kita, tuan-tuan mulia. Kemudian Islam ini dibina atas saum, atas puasa. Puasa ialah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, dia tahan segala keinginan dia semata-mata kerana Allah. Di tempat orang ada pun dia tahan keinginan dia kerana Allah. Di tempat orang tak ada pun dia tahan keinginan dia semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana puasa ialah sifat satu orang tu dia tahan segala keinginan dia semata-mata kena takutkan Allah. Sama ada dia di terang-terangan ataupun dia di tempat sembunyi,
dia seorang-seorang dia, semua dia tahan keinginan dia semata-mata kerana Allah. Tahan keinginan bukan hanya tahan makan, tahan minum, tahan bersetubuh dengan isteri. Tapi puasa kita semua baca dalam fadilat Ramadan, Maulana Zakir terangkan adalah puasa ialah tahan semua keinginan. Mata kita sampai jangan tengok benda yang halal pun, isteri kita pun jangan ditengok dengan nafsu. Tahan segala keinginan kita. Tempat-tempat maksiat pun jangan kita tengok. Ini puasa. Segala keinginan. Jadi tuan-tuan yang mulia, lebih luar daripada itu, segala pergerakan kita tahan semata-mata kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jari kita jangan buat sesuatu kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki kita jangan bergerak kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikat puasa. Oleh kerana orang yang berpuasa adalah orang yang menzahirkan ketakutan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? As-sawmu li wa ana ajzi bih. Dalam riwayat yang lain, as-sawmu li wa ana ujza bih. Puasa adalah untuk aku dan aku sendiri akan memberi balasan kepada orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, makna dia ialah puasa adalah untuk aku sendiri yang jadi balasan kepada puasa yang dilakukan oleh hamba aku. Aku sendiri yang jadi balasan pada orang yang berpuasa. Kerana dia puasa, kerana dia takut pada aku. Tuan-tuan yang mulia, zakat pula adalah apa yang diminta oleh Allah terus diberi. Orang yang takut pada Allah, pantang Allah sebut, dia akan beri terus pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rela hati. Dengan perasaan bahawa apa yang diberikan itu lebih berharga bagi dia daripada apa yang ditinggalkan oleh Allah untuk dia. Untuk kegunaan peribadi dia. Tuan-tuan yang mulia, jadi asas Islam adalah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang mulia, Anbiya alaihimus salatu wassalam dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat kerja supaya hati-hati manusia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama digambarkan oleh Al-Quran sebagai pohon. Satu pohon. Daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin. Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan, ada kalimah tayyibah adalah seumpama satu pohon yang baik, akarnya menunjang ke bumi, dahan-dahannya menjulang ke langit dan dia mengeluarkan buah mengikut musim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksud daripada Islam pokok itulah. Kita nak bina agama kita sehingga jadi pokok yang mengeluarkan dahan-dahan yang menjulang ke langit sehingga keluarkan buah-buah yang sedap-sedap, yang cantik dipandang dan rasanya manis. Daripada akarnya imannya menunjang ke dalam bumi, batang ibadatnya tegak berdiri dan muamalah muasyarah dahan-dahannya menjulang ke langit, mengeluarkan buah-buah akhlaknya yang cantik dipandang dan dalamnya manisnya ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada satu pohon pun boleh hidup tanpa ada bumi. Tidak ada satu pohon pun boleh hidup tanpa ada tanah. Maka tanah itulah diumpamakan sebagai dakwah, tuan-tuan yang mulia. Memang maksudnya adalah pokok, tapi tanpa tanah satu pokok pun tak boleh hidup. Demikianlah Anbiya alaihimus salatu wassalam datang untuk hidupkan pohon agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri setiap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Pohon agama itu hidup apabila ada perasaan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perasaan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan datang apabila diterangkan, dibayangkan lagi dan lagi tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala selepas saja Iqra, dalam Iqra itu pun Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu tentang kebesaran Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kamu dengan nama Tuhan, dengan Rabb kamu yang telah menciptakan. Ayat seterusnya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai yang berselimut pada siang hari, bangunlah dan berilah peringatan, dan Tuhan kamu besarkanlah. Ini perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk usahakan supaya dalam hati-hati manusia masuk kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya manusia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, Maulana Said Ahmad Khan memberi contoh dakwah ini adalah seumpama bumi, seumpama tanah.
tanah ada dulu, digemburkan dulu, diusahakan dulu, barulah biji benih iman akarnya akan menunjang ke dalam bumi, batangnya akan naik, dahan-dahannya akan menjulang, akan mengeluarkan buah-buah yang cantik dipandang manis, rasa lazat kemanisannya, tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita semua alhamdulillah, kebanyakan dari kita dah keluar 40 hari dah belajar usaha dakwah. Segala kekurangan-kekurangan kita, kecuaian-kecuaian kita dalam masa kita keluar ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, sekarang kita nak balik. Besok kita, kebanyakan kita akan dengar bayan wafsi, kita dengar dengan penuh tawajuh. Tapi tuan, di hadapan kita adalah Ramadan. Di hadapan kita adalah Ramadan. Ramadan bulan yang menggampankan manusia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usaha dakwah adalah usaha memasukkan takut pada Allah dalam hati-hati manusia. Orang tua-tua kita kata, tuan-tuan mulia, Ramadan bulan memang bulan ibadat, tapi juga adalah bulan dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah kurangkan takazah dakwah dalam Ramadan, tuan-tuan mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah kurangkan takazah dakwah dalam Ramadan. Malah dalam Ramadan lah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja timbulkan ada-adakan takazah dakwah, tuan-tuan mulia. Takazah sampai seumpama Badar. Takazah sehingga takazah seumpama peperangan Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam timbulkan dalam bulan Ramadan, tuan-tuan mulia. Jadi tuan-tuan mulia, kita semua azam insya-Allah. Kita balik, jangan sekali-kali kerana bulan Ramadan, kerana ibadat-ibadat kita dalam Ramadan, amal-amal dakwah kita jadi kurang insya-Allah. Malah tuan-tuan mulia, ini bulan semua manusia hati-hati mereka lembut. Pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, syaitan-syaitan ditangkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bulan inilah kita banyakkan dakwah kita, tuan-tuan mulia. Bulan inilah kita gunakan sepenuh-penuh masa untuk jumpa setiap orang daripada orang kampung kita. Orang datang subuh ramai. Maka peluang, tuan-tuan mulia, kita gunakan masa ini untuk cerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bagi tahu pada hamba-hamba Allah tentang kebesaran Allah. Untuk sediakan mereka untuk buat kerja dakwah, supaya mereka juga jadi da'i Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, ahli-ahli dunia gunakan musim puasa, musim raya untuk ambil sebanyak-banyak manfaat, sebanyak-banyak keuntungan daripada musim ini, tuan-tuan mulia. Kita pula, oleh kerana kita kata bahawa kita berpuasa, semua letih, sedangkan inilah musimnya untuk dekatkan hamba-hamba Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli dunia sampai tak rehat, tak tidur, bagi macam-macam masa untuk tambahkan pendapatan mereka. Kita juga sepatutnya tambahkan pengorbanan kita. Boleh, tuan-tuan, insya-Allah? Tambahkan pengorbanan kita. Kurangkan rehat kita. Ibadat tetap kita jaga. Tarawih kita tetap sempurna 20 rakaat. Tilawah kita tetap sempurna. Berlumba-lumba dalam tilawah kita. Banyakkan apa yang patut dibanyakkan. La ilaha illallah, istighfar, minta syurga, minta jauh dari neraka. Semua kita banyakkan. Tapi bersama itu, tuan-tuan mulia, oleh kerana orang tua kita bagi tahu, Ramadan inilah musimnya dakwah, tuan-tuan mulia. Ramadan inilah musimnya dakwah. Rahmat Allah mencurah-curah. Pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala mencurah-curah. Hati manusia lembut. Hati manusia hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan mulia, kita azam insya-Allah balik, tuan-tuan mulia. 3 hari kita dalam Ramadan, kita akan bawa sebanyak-banyak orang baru insya-Allah. Boleh, tuan-tuan, insya-Allah? Niat daripada dalam hati, tuan-tuan. Sekarang ni lagi. Malam ni doa sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar sungguh-sungguh dengan Allah atas kekurangan kecuaian kita yang telah kita lakukan dalam 40 hari kita. Azam sungguh-sungguh balik ni. Hari Sabtu mula Ramadan kita, tuan-tuan mulia. Usaha sungguh-sungguh. Usaha habis-habisan. Sehingga dalam Ramadan ni, kita boleh bawa seramai mungkin orang baru untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Libatkan mereka dengan kerja dakwah. Kerja sebenar daripada umat ni. Tuan-tuan yang mulia, apabila kerja dakwah tidak ada dalam umat, bagaimana yang telah kita lihat, di mana-mana pun, pokok agama Islam tidak mungkin dapat tumbuh, tuan-tuan mulia. Pohon agama Islam tidak mungkin dapat tumbuh. Ini yang kurang dalam umat, tuan-tuan mulia. Kerja dakwah ni yang kurang dalam umat. Maulana Ilyas rahmatullah alaih terangkan, tuntutan agama ada 3. Pertama, untuk belajar agama. Kedua, untuk amalkan agama. Ketiga, untuk dakwahkan agama. Tapi antara ketiga-tiga ni, yang paling disenangi oleh nafsu ialah belajar agama. Belajar semua orang suka. Semua seronok belajar agama. Sebab apa? Kalau dah belajar, orang panggil alim.
Cakap pun ada poin. Tak goreng sia-sia. Semua orang suka belajar agama. Yang paling disenangi oleh nafsu ialah belajar agama. Kemudian bila sampai bab nak amal, mula berat bagi nafsu. Mula berat bagi nafsu. Tapi yang paling berat sekali bagi nafsu ialah untuk dakwahkan agama. Ajaib. Kita sekarang ini yang kita kata, mula-mula belajar dulu. Lepas tu, baru kita amal. Bila dah amal bagus-bagus, barulah kita sampaikan pada orang. Ini yang kita kata. Yang Nabi SAW kata, yang Quran turun bagi tahu tertib kehidupan orang Islam macam mana, tuan-tuan mulia. Nabi SAW telah mulakan kehidupan orang Islam dengan dakwah dulu. Setiap orang sahabat daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Khadijah radhiyallahu anha, ini 3 orang awal-awal terima Islam. Mereka ni lagi tuan-tuan mulia, sebaik saja mereka terima Islam, mereka dah sedar bahawa dakwah adalah kerja mereka. Sampai Nabi suruh tuan-tuan mulia. Abu Bakar radhiyallahu anhu terima Islam, terus pergi jumpa 6 orang kawan rapat-rapat dia, bawa jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ini pendapatan saya pada hari ini. Ali radhiyallahu anhu terima Islam, minta dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, benarkan saya sampaikan Islam dari bapa saya, Abu Talib. Rasulullah kata, jangan. Kamu masih kecil. Perkara yang dibawa oleh budak kecil akan dipandang kecil juga. Biasanya dakwah bapa kamu. Jadi tuan-tuan mulia, sahabat-sahabat yang lain juga berpuluh-puluh cerita. Boleh kata semua sahabat-sahabat yang lain, apabila mereka terima Islam, mereka terus faham bahawa kerja pertama mereka adalah dakwahkan agama Islam. Dakwahkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tertib yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dulu. Dakwah tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah tentang apa yang ditahui tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada sahabat-sahabat yang mula dakwah, tapi oleh kerana sifat dia kasar, dia pergi dakwah macam Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Selepas dia terima Islam, dia minta izin dengan Nabi untuk dakwah kaum dia. Nabi pun benarkan dia, dia balik. Dia terus dakwah dengan kasar. Sampai kampung dia, dia dah bawa tanda-tanda keislaman dia. Dia punya tongkat bercahaya balik kampung. Ayah dia datang dekat. Ilaika anni, dia kata. Jauh engkau dari sini. Ayah dia pun terkejut. Apa hal? Ayah dia tanya, kenapa? Dia kata, aku dah terima agama Muhammad, kau masih kafir, jauh. Dia kata macam tu ke ayah dia. Ayah dia kata, kalau kau dah terima agama Muhammad, aku pun terima juga. Ayah dia orang baik. Isteri dia datang. Dia pun kata, ilaika anni, jauh engkau dari sini. Isteri pun terkejut. Apa hal? Tiba-tiba halau saya. Dia tak, aku dah masuk terima agama Muhammad. Jauh engkau dari sini. Dia kata, kalau abang dah terima, saya pun terima agama Muhammad. 2 orang masuk Islam. Lepas tu 8 tahun lebih dia buat usaha, seorang pun tak masuk Islam orang kampung dia. Sebab dia keras. Dakwah tak boleh dengan keras. Lepas 8 tahun lebih kurang, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, kaum saya keras kepala, degil. Doakan kebinasaan mereka. Sebenarnya dia yang keras. Tak boleh buat usaha dengan keras, tuan-tuan mulia. Kena bersama dengan orang kampung. Kena banyak pemaaf dalam buat usaha dakwah. Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, doakan kebinasaan untuk Daus. Rasulullah pun angkat tangan. Allahumma hdi Dausan. Rasulullah doakan hidayah untuk kaum Daus. Sebenarnya Rasulullah beri bayan hidayat sekali lagi pada dia. Tadi dia pergi tanpa bayan hidayat. Dia minta izinnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dia datang, Nabi dah tahu perangai dia keras. Nabi bagi bayan hidayat pada dia. Nabi kata, kamu balik, buat dakwah dengan lemah lembut. Ini bayan hidayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak keluar pun kena bayan hidayat, nak balik pun kena hidayat juga, tuan-tuan mulia. Jangan balik tanpa bayan hidayat. Dia balik, tuan-tuan yang mulia, dia mula buat usaha. Selepas beberapa lama, dia bawa 60 keluarga, kalau tak silap saya, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila buat usaha betul sebagaimana bayan hidayat, maka baru ada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang mulia, usaha kita kena ikut bayan hidayat daripada Sri Petaling. Semua kita kena dengar tertib-tertib usul-usul yang diberitahu oleh orang-orang lama kita di Sri Petaling ini, kerana mereka ada hubungan langsung dengan orang-orang tua kita di Nizamuddin. Jadi tuan-tuan yang mulia, Maulana Ilyas rahmatullah alaih bagi tahu bahawa agama ini hidupnya mula-mula sekali dengan dakwah. Perkara yang paling berat sekali atas nafsu. Apabila perkara yang paling berat sekali atas nafsu telah dibiasakan,
dihidupkan oleh umat ni apabila datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka belajar dengan mudah dan mereka dapat amal dengan lazat, tuan-tuan yang mulia. Dengan peraturan dakwah telah masuk kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah dalam hati, tuan-tuan, dah yakin sungguh-sungguh bahawa kejayaan hanya dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sangkut sikit pun dengan benda-benda dunia, dengan harta benda dunia, dengan pangkat-pangkat kebesaran dunia. Keyakinan sungguh-sungguh bahawa kejayaan hanya dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila turun perintah-perintah Allah, mereka menanti-nanti perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah orang dahaga menantikan air yang dingin, tuan-tuan mulia. Ini keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Hasil daripada usaha dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang mulia, agama bukan sekadar dapat dipelajari, dapat diamalkan dengan mudah. Oleh kerana mereka dah biasa dengan dakwah, datang saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pelajari, mereka amalkan, dan pada masa yang sama mereka terus sebarkan. Dakwah tak lekang-lekang daripada kehidupan mereka. Datang saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka belajar, mereka amal, dan terus mereka dakwahkan, tuan-tuan mulia. Oleh kerana itu, nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan agama paling sempurna, syariat paling sempurna untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempoh paling pendek antara tempoh anbiya yang lain, tuan-tuan mulia. Agama yang paling lengkap, syariah yang paling sempurna, tapi tempoh yang diberi, tempoh yang antara yang paling pendek, tuan-tuan mulia. 23 tahun diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi keajaiban yang berlaku dalam masa 23 tahun, al-yauma akmaltu lakum dinakum, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang tak pernah turun dalam mana-mana kitab samawi yang lain. Ayat yang kalau Yahudi kata, kalau turun pada kami ini sekali, kami jadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari raya kami akan rayakan tiap-tiap tahun. Ayat agama telah disempurnakan pada kamu. Nikmat agama telah disempurnakan untuk kamu. Kenapa, tuan-tuan mulia? Kerana tertib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa lain daripada tertib nabi-nabi dahulu. Tertib nabi-nabi dahulu, umat dia tidak lakukan kerja dakwah, tapi umat ni didahulukan dengan kerja dakwah. Maka apabila turun perintah Allah, mereka boleh belajar dan mereka boleh amalkan, dan pada masa yang sama mereka sebarkan, tuan-tuan mulia. Dalam tempoh Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, agama telah sampai ke 2/3 dunia. Pada masa tidak ada sebarang kemudahan pengangkutan, tidak ada sebarang kemudahan perhubungan. Hanya dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, agama telah dapat sampai ke 2/3 dunia. Kerana tertib yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tertib dakwah dulu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mulia, inilah perkara yang kita nak hidupkan dalam Ramadan ni. Ini musimnya, tuan-tuan yang mulia. Kita balik, kita jaga sungguh-sungguh 5 amal kita, tuan-tuan mulia. Sempurnakan 5 amal kita. Dan kita dengar Maulana penasihat sangat-sangat tekankan supaya libatkan semua orang. Tuan-tuan yang mulia, kita dah usaha dah berkembang, orang kenal kita orang jemaah tabligh. Jangan kita pula merasa kita pun orang jemaah tabligh, tuan-tuan mulia. Satu, perasaan kita sebagai jemaah tabligh. Satu lagi, orang yang merasa kalau dua-dua campur jadi gap yang besar antara umat, tuan-tuan mulia. Kita pun rasa kita orang tabligh, orang kampung pun ini orang tabligh. Mereka tak tahu apa, tuan-tuan mulia. Jadi kita jangan sekali-kali merasakan kita adalah orang tabligh. Kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk lakukan satu amal antara perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ajak semua orang Islam supaya datang lakukan amal itu. Mudah-mudahan apabila seluruh orang Islam bangun buat kerja dakwah, tuan-tuan mulia, mereka sini akan dapat manfaat dalam hati-hati mereka, akan masuk kebesaran Allah sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka jadi perantaraan untuk datangnya hamba-hamba Allah yang lain supaya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan mulia, peluang Ramadan yang akan datang kita kena gunakan sebaik-baik mungkin. Sebagaimana ganjaran-ganjaran amalan-amalan yang digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan mulia, ganjaran dakwah juga tetap akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah, tuan-tuan, ada orang kata fardu kifayah, ada orang kata fardu ain. Maulana Sa'ad kata kalau kita niat dakwah untuk baiki iman kita, itu tetap fardu ain. Setiap orang tetap wajib dia baiki iman dia sehingga iman dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Paling kurang sehingga dia dapat mati dengan la ilaha illallah akhir kalam dia. Ini fardu ain bagi setiap orang, tuan-tuan mulia. Jadi kalau kita buat dakwah dengan niat saya nak baiki iman saya, hukum dia fardu ain. Fardu ain tu dalam Ramadan diganda 70 kali ganda, tuan-tuan yang mulia. Tapi jangan fatwa pada orang lain pula, tuan-tuan mulia, fardu ain dakwah. Saya bagi tahu dengan niat kita, atas niat kita nak baiki iman kita, nak sempurnakan iman kita. Bukan fatwa ni, tuan-tuan, jangan salah faham. Ini bukan fatwa. Itu targhib. Apabila kita niatkan dakwah ini untuk baiki iman kita, maka hukumnya adalah fardu ain. Bila fardu ain, siap fardu digandakan 70 kali ganda dalam Ramadan. Jadi yakinlah, tuan-tuan, dakwah kita juga akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ibadat kita digandakan oleh Allah dalam Ramadan, dakwah kita juga akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gas kita pun sama, tuan-tuan. Amalan gas kita, mesyuarat harian kita. Kalau kita buat niat, mesyuarat harian kita untuk baiki iman saya. Gas pertama kita, gas kedua kita untuk baiki iman saya. Semua termasuk dalam usaha fardu ain, tuan-tuan mulia. Tetap akan digandakan oleh Allah sampai 70 kali ganda. Maka tuan-tuan kita betulkan niat kita. Kita jaga tertib berusaha dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lemah lembut. Dan kita banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, orang yang berpuasa, doa dia dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat, setiap ketika daripada masa kita berpuasa, daripada sahur, daripada masuk subuh, sehinggalah tenggelam matahari, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, tuan, kita jaga segala ibadat kita, kita jaga dakwah kita, dalam kita buat gas, berkali ganda lagi tahap-tahap pemulihan Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa kita, tuan-tuan. Kita niat untuk hidupkan agama seluruh alam, kita bangun malam doa pada Allah, Allahu Akbar. Tak tahu berapa banyak peningkatan pemulihan doa-doa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, jangan kita lepaskan peluang ni. Kita banyakkan dakwah kita, banyakkan ibadat kita, banyakkan doa kita, sehingga nampak hasil daripada usaha kita dalam Ramadan, nampak peningkatan usaha di kampung kita. Boleh insya-Allah, tuan-tuan, insya-Allah. Dan tuan-tuan yang mulia, usaha dakwah ni selalu orang tua-tua kita kata kita nak jaga kualiti. Sebenarnya jaga kualiti dalam usaha dakwah, dia tak boleh tidak kena jaga kuantiti. Tak boleh tidak, dia lazim malzum dah, tuan-tuan mulia. Dia mutalaziman. Kedua-dua ni dah saling berganding antara satu sama lain. Kalau kita kata nak jaga kualiti saja tanpa kita jaga kuantiti, kita nak jaga kualiti, nak jaga ibadat kita, nak jaga sifat kita, kita tinggalkan usaha dakwah. Kita tak pergi dakwah, kita tak buat gas, kita tak buat khususi, mesyuarat harian kita tak duduk. Kerana nak jaga kualiti. Tuan-tuan, akhirnya kita hilang fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulana Sa'ad Ahmad Khan bagi tahu dah lazim dah. Kualiti mesti bersama kuantiti. Kena banyakkan kuantiti dengan jaga adab, tertib dan usul. Itu yang penting, tuan-tuan mulia. Jadi itu jangan kita tertipu. Usaha dakwah ni memang kena lebar-lebarkan dia, sebar-sebarkan dia dan dalam-dalamkan dia. Serentak, tuan-tuan mulia. Kalau nak dalam sahaja, tanpa ambil berat tentang nak lebarkan dia, tak akan jadi. Kalau nak lebarkan sahaja, tanpa ambil berat nak dalamkan dia pun tak akan jadi, tuan-tuan mulia. Dua-dua kena jaga. Kuantiti pun kena jaga, kualiti pun kena jaga. Inilah yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Quran sendiri bagi tahu, sahabat-sahabat yang masuk Islam selepas hijrah, mutu mereka jauh lebih kurang daripada sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum hijrah. Sahabat-sahabat yang masuk Islam selepas Fatah Mekah, mutu mereka jauh lebih kurang daripada sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum Fatah Mekah. Ini Quran bagi tahu, tuan-tuan mulia. Keadaan kurang mutu tu dah memang akan berlaku. Tapi dalam nak jaga mutu, mesti kena jaga kuantitinya, tuan-tuan mulia. Jangan kerana nak jaga kuantiti, kita terlepas kualiti. Dalam jangan nak jaga kualiti, kita terlepas kuantitinya, tuan-tuan. Dua-dua kena ambil berat. Jadi kita kena jaga sebagaimana yang orang tua kita sekarang tekankan mesyuarat halqah kita kena tekankan. Besok tuan-tuan akan dengar dengan penuh detail mesyuarat halqah macam mana. Dengarlah sepenuh-penuh tawajuh bayan tangguh yang akan diberi esok dan niat untuk amal. InsyaAllah kita balik, kita tunaikan semua tuntutan-tuntutan ni. Allah Subhanahu Wa Taala akan gunakan kita untuk sebarkan kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, satu perkara yang sangat-sangat penting, tuan-tuan mulia,
dalam buat usaha dakwah, Anbiya alaihimussalatu wassalam semua sentiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tuan-tuan melihat telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat usaha dakwah dalam keadaan kita tidak ada sebarang kelayakan. Kita semua lebih tahu betapa banyak kecuaian kita, kelalaian kita, macam-macam hal yang kita buat dalam 40 hari kita, tuan-tuan mulia. Kita kena sangat-sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda qabuliah amal ialah di akhir amal Allah Subhanahu wa taala bagi taufik untuk istighfar, untuk taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, anbiya, nabi, sayyidul mursalin yang maksum, sayyidul maksumin, ketua segala yang maksum. Di akhir ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala hantar ayat bagi tahu yang usaha kamu diterima. Tanda-tanda usaha kamu diterima nampak jelas. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tanda qabuliah ditunjukkan oleh Allah. Dapat kemenangan, orang Islam, orang masuk Islam berbondong-bondong. Ini tanda usaha baginda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah Allah pada sayyidul maksumin, kepada penghulu, kepada semua orang yang maksum, penghulu kepada orang yang tidak ada dosa. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Hendaklah kamu puji Tuhan kamu, sucikanlah dia dan kamu minta ampun daripada dia. Ini perintah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tak mungkin ada kecewaan dalam usaha dakwah baginda. Tak mungkin ada kelalaian dalam usaha dakwah baginda. Tak mungkin ada main-main dalam usaha dakwah baginda. Tak mungkin ada langgar usul dalam usaha dakwah baginda. Habis kita yang cuai, yang lalai, yang langgar usul, langgar macam-macam, tuan-tuan, berapa banyak kita kena taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sendiri boleh bayangkan. Jadi ini semua malam terakhir kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kena nangis banyak pada Allah. Semoga Allah kabul kita semua insya-Allah.